再找手艺，有点。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita dapat bertemu buat kali yang ke-19, siri yang ke-19. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk kita meningkatkan kepercayaan kita yang yakin, iman kita kepada salah satu daripada rukun-rukun iman, iaitu adalah percaya, beriman kepada para malaikat. Petang ini kita akan menyambung beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu bab berkaitan dengan hubungan para malaikat dengan Nabi Allah Adam alaihissalam dan kepada keturunan Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Pada kuliah yang lalu, kita telah sebutkan bahawasanya ada di kalangan para malaikat Allah tugaskan mengiringi dan menyaksikan jenazah orang-orang yang soleh. Kemudian kita berhenti pada kemudian kita bincangkan tentang bagaimana para malaikat mengikuti peperangan bersama dengan orang-orang yang beriman. Kita dah bawa contoh ayat dalam surah Al-Imran, ayat dalam surah Al-A'raf yang menceritakan, dalam surah Al-Anfal yang menceritakan tentang bagaimana para malaikat Allah hantar daripada 1,000 kepada 5,000, daripada 1,000, 3,000 sehingga kepada 5,000 untuk mengikuti peperangan yang dilakukan, yang dihadapi oleh Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Jadi pada petang ini kita akan membincangkan dua perkara saja, iaitu perkara yang ke-23 berkaitan dengan menaungi orang yang mati syahid dengan sayapnya. Ini berbeza dengan perkara nombor 22. Kalau nombor 22, para malaikat ikut jenazah tu sampai ke tanah kubur. Dan ada malaikat menyaksikan tentang roh, tentang kematian orang-orang yang beriman. Perkara yang ke-23 ini, dia berkaitan dengan orang yang mati juga, tetapi mati ini adalah mati di dalam peperangan yang disebut dengan istilah mati syahid. Perkara 23 ini, mati syahid ini berkaitan dengan ada para malaikat yang mereka tutup jenazah itu dengan sayap-sayap mereka. Dia menaungi
jenazah itu dengan sayapnya. Kalau jenazah tu kita mungkin letakkan payung ke, kita letakkan naungan ke kan. Tetapi ada orang mati syahid, jenazahnya dinaungi oleh sayap para malaikat. Siapakah insan yang sangat bertuah ini? Apa yang telah dia lakukan sehingga ketika dia mati syahid, dia didatangi oleh para malaikat yang menaungi jenazah dia dengan sayapnya. Okay. Hadis ini sebenarnya ia diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Kita kena tulis dekat hadis ni, yang mana hadis ni saya terlupa nak letakkan siapakah perawi periwayat hadis ini daripada kalangan para sahabat. Kita tulis namanya adalah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir bin Abdillah, maknanya Jabir anak lelaki kepada Abdullah, yang mana Abdullah ini merupakan orang Ansar. Sebab itu disebut Al-Ansari. Jabir bin Abdillah ni, dia cerita kepada kita apa yang terjadi di zaman Nabi SAW yang berkaitan dengan para malaikat. Dia kata, lamma kana yaumu Uhudin ji'a bi abi musajjan. Dia kata setelah perang Uhud telah selesai. Tuan-tuan, perang Uhud kita telah sebut ada berkaitan dengan tajuk yang sebelum ini, perkara sebelum ini. Kita sudah maklum kalau kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang Islam telah berperang dalam banyak peperangan. Maka peperangan yang berat dialami oleh Nabi SAW antaranya adalah perang Uhud. Perang Uhud ni merupakan perang yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Maknanya setelah Nabi 3 tahun Nabi sampai dekat Madinah, pada tahun ketiga itu berlakunya peperangan Uhud. Dalam sejarah menyatakan ia berlaku pada bulan Syawal pada tahun ketiga Hijrah. Kalau tuan-tuan biasa ke bumi Madinah, kan selalu ditunjukkan kadang-kadang Mutawif tunjukkan okey, ini adalah Bukit Uhud diceritakan. Maka Bukit Uhud itulah ada dikaitkan dengan peristiwa kekalahan tentera orang Islam yang telah menyebabkan 70 para sahabat yang telah mati syahid. Ada 70 orang sahabat yang telah mati syahid. Salah seorang sahabat ini sangat besar kemuliaan dia. Sahabat ni sebenarnya adalah ayah kepada periwayat hadis ini, iaitu ayah kepada Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah maknanya ayah dia tu yang namanya Abdillah tu. Namanya Abdullah tu. Abdullah itulah maksudnya sahabat yang bernama Abdullah, iaitu bapa kepada Jabir inilah sebenarnya yang telah mati syahid semasa perang Uhud. Jadi dia pun kata, setelah selesai perang Uhud, dia kata, ayahku telah dibawa dalam keadaan dibungkus. Dibungkus ni maksud dia telah diletak dalam telah ditutup lah. Telah ditutup mukanya, kakinya ditutup, jenazah dia. Kemudian kata Jabir, dia kata waqad musila bihi, jasad dia ni seperti telah dipotong-potong.
Kalau kita baca dalam riwayat, jasad bapa dia ni, Abdullah ni, jasadnya sangat teruk tuan-tuan. Jenazah bapa dia ni dipotong-potong anggota tubuh badan dia. Sebab tu dia telah ditutup, dia telah dibungkus. Ini Jabir cerita tentang ayah dia. Okey, tuan-tuan, kalau boleh tuliskan tentang nama sebenar bapa kepada Jabir. Jabir adalah salah seorang anak dia, namanya Jabir. Jadi nama yang sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, yang jenazah dia dipotong tubuh badan dia tu, dia adalah digelar dengan nama Abdullah. Tulis namanya Abdullah bin Amru bin Haram. Namanya adalah Abdullah bin Amru bin Haram. Jadi Abdullah itulah bapa kepada Jabir. Jabir itulah dia kata Jabir bin Abdillah. Kita baca baris bawah sebab dia sambung namanya. Jabir bin Abdillah. Maknanya bapaknya nama siapa? Abdullah bin Amru bin Haram. Nama penuh ini saya merujuk dalam biografi orang-orang yang saleh, seperti mana kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamu An-Nubala. So dalam kitab tu Al-Imam Al-Zahabi sebut biografi bapa Jabir ni siapa. Okey, dia sebut namanya adalah Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Bapa Jabir ni dia adalah penduduk asal Madinah. Sebab tu digelar orang Ansar. Dan kita belajar dalam sejarah, orang Ansar terdiri daripada dua kumpulan, iaitu kumpulan Aus dan kumpulan Khazraj. Jadi Abdullah ni, iaitu bapa kepada Jabir ni, dia adalah daripada orang Ansar, daripada kabilah Al-Khazraj. Itu sebab tu namanya selalu kadang-kadang disebut kan, disebut hujung tu dia ni Ansari, Al-Khazraji, dia adalah orang Ansar. Okey, itu nama penuh kepada bapa Jabir radhiyallahu anhu. So bapa dia ni lah yang mati, jenazahnya dipotong-potong, mati syahid semasa peperangan Uhud. Kemudian dia cerita lagi, dia kata fa'aradtu an arfa'a thawba fanahani qaumi. Dia kata ketika aku berniat, ketika aku bercadang nak buka kain yang menutupi jasad bapa dia tu, orang ramai mencegahku. Orang ramai kata jangan buka. Lepas tu Jabir kata lagi, dia kata summa aradtu an arfa'a thawba fanahani qaumi. Kali kedua dia kata kemudian aku nak buka lagi kain pembungkus itu dan kaumku tetap melarangku. Faham tak maksud dia? Maksudnya kali kedua Jabir kata dia bertekad ni, aku nak buka je, aku nak tengok jenazah bapa dia. Tapi orang ramai tak bagi dia buka. Jangan buka. Maka semasa dalam peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membuka kain bungkusan yang menutupi jasad Abdullah ini. Kalau kita baca hadis disebutkan farafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bihi farufi'a fasami'a sawta. Okey, kita baca terjemahan dia. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membuka kain tersebut, atau bagindalah yang memerintahkan untuk dibuka, lalu dibukalah kain yang menutupi, bungkusan yang menutupi jasadnya bapa kepada Jabir. Cuma ada riwayat tu dia ada macam sama ada Rasulullah yang buka sendiri ataupun Rasulullah yang meminta supaya dibuka. Sebab Jabir dia sendiri nak buka, orang lain tak bagi.
Tetapi ditunjukkan jenazah bapa dia oleh Nabi dengan Nabi sendiri yang membuka kain tersebut, bungkusan tersebut, atau Nabi perintah orang lain supaya buka. Apabila dibuka kain yang menutupi jenazahnya Abdullah ni, maka ketika itu dengar ada suatu suara yang kedengaran ada satu suara. Suara itu perawi hadis ni menyebutkan sama ada baqiyatin atau saihatin. Suara perempuan ni ada satu suara seorang perempuan yang sama ada dia kata sama ada dia memang suara dengar dengan bunyi dia menangis atau suara wanita yang dia menjerit. Sebab apa tuan-puan? Sebab tengok jenazah Abdullah ni dalam keadaan telah dipotong-potong tubuh badan dia. Terkejut kan tengok jenazah seperti itu. Maka ada seorang perempuan ini dia menjerit. Cuma jeritan dia tu sama ada dia menangis atau dia menjerit terkejut. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang ramai. Nabi kata, man hazihi? Nabi tanya, perempuan tu siapa dia? Mereka menjawab. Orang ramai pun jawab. Orang ramai mengatakan bahawa bintu Amrin atau ukhtu Amrin. Perawi hadis ini menyebutkan bahawa mereka menjawab, oh, yang menjerit tu, yang menangis tu anak perempuan Amru. Anak perempuan Amru tu maksudnya anak perempuan Amru ni maksudnya bapa dia tu ni kaum kerabatnya Amru tadilah. Kan Abdullah bin Amru. Maksudnya kaum kerabat kepada Abdullah tu. Ada yang mengatakan saudara perempuan Amru. Tapi mengikut pendapat yang dipilih mengatakan itu adalah bintu Amru, anak perempuan Amru, bukan anak saudara Amru. Kan nama bapa dia adalah Abdullah bin Amru, Abdullah bin Amru bin Haramin. Jadi anak kepada Amru itulah, anak perempuan Amru tu terkejut tengok jenazah Abdullah. Melihat jenazah Abdullah. Maka Nabi SAW menenangkan perempuan tersebut dengan Nabi mengatakan, inilah dalilnya yang kita nak kaitkan dengan tajuk yang kita bincang pada petang ni. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, walima tabki fama zalatil malaikatu tuzillu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Malaikat tanya, mengapa kau Rasulullah bertanya, mengapa sampai nak menangis? Sesungguhnya para malaikat sedang menaunginya dengan sayap-sayapnya sehinggalah jenazahnya akan diangkat, dikebumikan. Di sini dalilnya. Soalannya Nabi memujuk, Nabi memberikan tenangan, tak payahlah menangis seperti itu. Tahu tak? Sebenarnya jenazah Abdullah ni dia sedang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Inilah yang kita nak jadikan dalil tentang bahawa rupa-rupanya ada malaikat yang dia menaungi jenazah para sahabat, jenazah manusia yang mati dalam perang syahid, seperti mana kisah Abdullah bin Amru bin Haram, bapa kepada Jabir bin Abdullah. Hadis ini hadis sahih. Kerana hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Kita tak perlu sangsi tentang cerita ini sebab dia adalah hadis riwayat Muslim. Inilah dalil je nak membuktikan bahawa rupa-rupanya malaikat dengan manusia ni memang tidak dapat dipisahkan. Jadi moga-moga kita ni adalah di kalangan manusia yang apabila mati jenazah kita itu didatangi oleh para malaikat. Malaikat-malaikat yang baik, kan? Malaikat-malaikat yang boleh menaungi dengan sayap-sayapnya. Malaikat-malaikat yang boleh hantar mengikuti jenazah kita sampai ke tanah kubur. Moga-moga tak mustahil. Kurniaan Allah ni adalah Tuhan yang wasi', Tuhan yang maha luas kurniaannya. Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha alim, Tuhan yang maha mengetahui. Al-Imamu An-Nawawi ketika dia mengulas hadis ini,
hadis riwayat Muslim, Al-Imam Nawawi pengulas, penghurai kepada hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Dia kata Al-Qadi berkata, maksudnya Al-Imam Nawawi dia menukilkan ulasan para ulama lain yang mengulas hadis bapaknya Jabir tadi tu. Beliau menukilkan salah seorang ilmuwan yang namanya adalah Al-Qadi. Disebutkan dia nama Qadi Iyad Al-Qadi disebut. Dia kata Al-Qadi seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih. Ada dua kemungkinan makna naungan tu, dia kata. Naungan tadi tu dengan sayap-sayap dia tu apa maknanya? Dia kata ada dua kemungkinan. Dia kata pertama, hikmah kenapa dinaungi tu apa? Dia kata pertama, para malaikat itu berebut-rebut mengerumuni jenazah dia untuk menyampaikan khabar gembira di atas kurniaan Allah yang agung, keredaan Allah dan kemuliaan-kemuliaan lain yang disediakan. Maka malaikat-malaikat itu mengerumuninya itu sebagai tanda penghormatan dan kebahagiaan menyambut rohnya. Itu diterang hikmah kenapa mereka sampai menaungi dengan sayap-sayap dia. Nak menunjukkan tentang kemuliaan yang ada pada sahabat ini, bapa kepada Jabir. Yang kedua kata Al-Qadhi, tubuh orang yang mati syahid akan dinaungi daripada panas matahari agar bau dan tubuhnya tidak akan cepat berubah. Hikmah yang kedua kenapa perlu malaikat tu letakkan sayap-sayap naungi dia, supaya jenazah itu tidak cepat rosak, supaya baunya dan tubuhnya tidak cepat berubah. Itulah di antara hikmah dinaungi dengan sayap-sayap para malaikat. Kerana insan ini adalah orang yang mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi hadis lain tentang kelebihan bapaknya Jabir ni. Tapi saya mohon maaf banyak-banyak sebab saya tak menukilkan hadis tu di dalam nota ni. Sebab masa saya sediakan nota ni, saya hanya ambil yang ada kaitan dengan malaikat. Tapi saya tertinggal satu maklumat yang sangat penting. Saya terugi sangat. Tapi dah nak ubah tu saya dah tak sempat dah. Tapi saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan hadisnya dan saya ulas sedikit hadis tu. Okey. Hadis ni menunjukkan kewalian bapa dia tu. Maksudnya karamah yang bapa Jabir ni dapat, tuan-tuan. Dia lebih lagi bukan sekadar malaikat tu, tapi ada satu kelebihan lain. Inilah karamah yang ada pada sahabat. Kalau para nabi kita panggil dia mukjizat. Tapi kalau selain para nabi dia panggil karamah, kemuliaan yang mereka dapat. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan laman, saya tunjukkan hadisnya. Tapi hadis ni dia tak ada terjemahan, tapi dia dalam laman web Arab lah, laman web yang www.dora.net. Dia himpunan hadis-hadis lah. Okay, saya tunjuk saja. Okay, supaya mungkin kita boleh sebab saya nak baca matan hadis tu di dalam bahasa hadis. Kalau tengok hadis ni kan, inilah hadis tu yang saya masukkan di sini. Inilah hadis yang saya sebut tu pada tuan-puan. Ni hadis dia. Okey. Hadis ni tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan boleh nampak tak hadis yang saya paparkan ni? Boleh nampak kot ni? Mohon maklumatlah di tuan-puan. Boleh dengar tak? Nampak Ustaz. Nampak. Okey, alhamdulillah. Tengok ya. Okey, hadis ni dia diriwayatkan oleh Jabir juga. Ar-Rawi maksudnya perawi hadis tu namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Okey, laman web ni kalau tuan-tuan, laman web ni laman web yang dia menyenaraikan matan-matan hadis. Lepas tu telah dinyatakan status hadis tu macam mana, dia sebut. Jadi dia kata Jabir bin Abdillah ni dia kata
dekat sini. Dia kata ketika mana qutila Abdullah bin Amr bin Hizam bin Hizamin. Saya jumpa tadi dia tulis bin Haramin. Kejap tuan-puan, maafkan saya kalau saya tersilap. Wallahi, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab dalam hadis ni bukan Hizamin. Sebab dalam hadis tu namanya adalah Haramin. Haram nama dia. Okey. Dia telah mati ketika perang Uhud. Dia berkata Yauma Uhud. Okey, yang ni saya terus terjemah dia. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Jabir. Rasulullah kata, wahai Jabir. Jabir itu siapa? Anak Abdullah tu. Dia kata, wahai Jabir, ala ukhbiru kama qala Allah azza wa jalla li abika. Rasulullah kata apa? Wahai Jabir, nak tak aku bagi tahu dekat engkau apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bapa engkau. Nabi, kalau kita baca dalam matan lain ya, Nabi SAW nampak Jabir ni sedih sangat. Tuan-tuan, sedih kan ayah kan? Ayah kita ni memang kita sedih kalau meninggal kan. Tak ada siapa yang tak sedih kehilangan ayah. Tambah-tambah lagi Jabir ni, ayah dia mati syahid, jenazahnya sangat teruk, dibunuh oleh orang-orang kafir. Kan jenazahnya dipotong-dipotong. Maka Jabir dia sedih. Dalam matan lain, dalam hadis lain, Nabi SAW seperti memujuk Jabir. Jabir, kenapa engkau ni nampak macam sedih sangat? Jabir pun dia ceritalah. Kalau kita baca dalam hadis lain kan, yang ni hadis lain. Yang ni hadis, kalau tuan-tuan tengok matan dia, okey, ni cara dia. Ini hadis lafaz lain, ni hadis pertama, ni hadis kedua ni. Ni hadis kedua. Kalau tengok dekat hadis kedua ni, nampakkan hadis kedua tu? Okey, saya padamkan terus hadis. Dalam lafaz lain, Nabi kata, ya Jabir, mali araka munkisiran. Nabi tanya, wahai Jabir, aku nampak engkau ni macam sedih je. Maka Jabir pun kata, qultu, aku iaitu Jabir, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istushhida abi qutila yawma Uhudin. Dia kata, ya Rasulullah, bapa aku ni telah terbunuh dalam peperangan Uhud. Wa taraka iyalan wa dinan. Dalam masa yang sama bapa aku ni dia telah meninggalkan iyalan. Iyalan ni maksudnya anak-anak dia. Lepas tu wadinan, bapa aku ni juga telah meninggalkan hutang. Dia sedih. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca dalam hadis ni, Nabi kata, nak tak aku bagi tahu kepada engkau apa yang Allah telah cakap kepada bapa engkau. Kalau kita baca dalam hadis lafaz yang ini, Nabi kata, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abaka. Nabi kata, apakah engkau tidak mahu aku beri berita gembira tentang pertemuan Allah dengan bapa engkau? Betul tuan-tuan. Memang Nabi sebut. Nabi nak mengembirakan Jabir. Dia kata, Jabir, engkau nak tak kalau aku beritahu berita gembira tentang pertemuan Allah dengan bapa engkau? Kalau yang hadis yang pertama tadi, nak tak aku beritahu engkau tentang apa yang Allah telah cakap kepada bapa engkau? Maka tentulah kalau kita menjadi anak, tentulah Rasulullah kan? Maka tentulah nak tahu. Maka Jabir kata, bala. Dia kata, sudah tentu ya Rasulullah. Okay. Apa sebenarnya yang Nabi tahu tentang pertemuan Abdullah bertemu dengan Allah? Tuan-tuan jangan ingat bertemu ni bertemu masa hidup. Tak ada. Ini adalah pertemuan di alam barzakh. Di alam kubur. Nabi tahu sebab Nabi ada wahyu. Okey, kalau kita baca dekat hadis yang pertama ni, Nabi kata, Nabi pun jawab.
Nabi kata, ma kallamallahu azza wa jalla ahadan illa min wara'i hijabin. Kalau tuan-tuan ada telefon yang boleh snapkan hadis ni dekat skrin, cepat-cepat ambil hadis ni. Okey. Kemudian Rasulullah kata tidak ada siapa-siapa pun yang pernah berkata-kata dengan Allah melainkan min wara'i hijabin, melainkan mesti di belakang hijab. Nabi kata macam tu. Nabi kata tidak ada mana-mana pun manusia yang bercakap dengan Allah melainkan mesti di sebalik hijab. Lepas tu Nabi mengatakan wa kallama abaka kifahan. Nabi kata dan bapa engkau telah berkata-kata dengan Allah kifahan. Kifahan tu maksudnya tanpa ada perantaraan. Nabi kata bapa engkau Jabir sebenarnya telah bercakap dengan Allah kifahan. Kifahan tu maksudnya tanpa ada perantaraan. Maksudnya dia bercakap terus dengan Allah. Seperti mana kita belajarkan Nabi Musa kan dia bercakap terus dengan Allah. Kan? Sebenarnya ada satu sahabat ni lah. Nabi kata dia telah bercakap dengan Allah. Apakah percakapan antara Abdullah bapaknya Jabir tu dengan Allah? Maka Allah Ta'ala berkata kepada Abdillah. Allah kata, ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya a'u'tika. Allah dalam hadis ni Allah mengatakan tamanna alayya u'tika. Allah kata wahai hambaku, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta akan dibagi kepada engkau. Agak-agak tuan-tuan dan puan, apa yang bapa Jabir ni minta pada Allah apabila dia berkata-kata dengan Allah secara langsung tapi di sebalik hijab. Ini berlaku di alam barzakh. Cuba tuan-tuan bayangkan, gambarkan kalau kita lah jenazah seperti jenazahnya Abdullah ni. Seronok tak tuan-tuan dapat bertemu dengan, dapat berkata langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat ni apabila bapa Jabir ni, apabila Allah kata pada dia, wahai hambaku, kau nak minta apa? Apa yang kau inginkan kau akan diberi. Kalau saya tanya tuan-tuan puan, pernah dengar tak hadis ni? Agak-agak apa yang bapa dia minta kepada Allah? Waktu saya tak nak tulis terjemahan dia. Saya nak tengok, tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Pernah dengar tak sahabat dia minta apa pada Allah? Siapa boleh kongsikan? Agak-agak bapa dia minta apa pada Allah? Tak pernah ya? Tak pernah dengar hadis ni. Selesaikan hutang. Okey, kejap. Selesaikan hutang. Lagi yang lain? Apa dia? Agak-agak. Okey, tak apa. Hadis ni, tahu tak bapa dia jawab apa? Bapa dia jawab. Bapa dia jawab, dia kata, ya Rabbi. Dia kata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dia kata. Dia kata pada Allah Subhanahu wa taala, dia kata hidupkanlah aku fa uqtalu fika thaniyatan. Dalam hadis lain dia kata samalah hadis lain. Dia kata wahai Rabbku, hidupkanlah aku kembali supaya apabila aku hidup kembali, aku nak berperang lagi semata-mata kerana-Mu buat kali yang kedua. Maknanya bapa dia ni, Abdullah ni, dia minta pada Allah untuk dia hidup kali kedua. Hidupkanlah dia supaya dia boleh mati syahid buat kali yang, supaya dia boleh mati, supaya dia boleh berperang buat kali yang kedua. Tuan-tuan, inilah kelebihan orang yang mati syahid, tuan-tuan.
Hanya orang yang sudah melalui mati syahid itu saja yang tahu akan nikmatnya orang yang mati syahid. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain kan, tak pernah ada mana-mana manusia kalau dia mati dia nak hidup balik semula walaupun dia dapat nikmat syurga, melainkan orang yang mati syahid. Besarnya nikmat orang mati syahid. Tapi adakah Allah memakbulkan permintaannya Abdullah ni? Allah mengatakan, innahu qad sabaqa minni in annahum ilaiha la yurja'un. Allah memberitahu bahawa Allah bagi tahu sesungguhnya telah ada satu ketetapan, ketetapan dari Allah bahawasanya orang yang dah mati dia dah tak boleh dah untuk dia kembali semula. Itu jawapan Allah kepada Abdullah. Kan sebab Abdullah minta nak hidup balik. Bukan nak hidup balik nak kejar dunia ke apa. Tapi dia minta tu untuk apa? Untuk dia berperang buat kali yang kedua. Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya sudah jadi satu ketetapan kalau dah mati tak boleh hidup kembali. Kemudian daripada kisah sini turunlah ayat Quran yang Allah menyebutkan pada ayat wala tahsabannal naqutilu fi sabilillahi amwata. Turun ayat yang pasal Allah kata kalau orang yang mati syahid ni dalam surah Ali Imran. Ayat dia surah Ali Imran. Ni surah Ali Imran ayat 169 sampai ayat nombor 171. Okay. Itulah hadis yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apa? Tentang sahabat ni. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas. Okay, dapat tuan-puan? Ada apa-apa yang ingin dipertanyakan? Suara saya jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Jelas, Ustaz. Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali, yang ke-24. So petani kita gunakan nota yang minggu lepas, tak ada nota yang baru untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi nota yang baru untuk sambungan yang ke-25. Hari ini kita akan habiskan perkara yang ke-24. Dia ada lagi yang ke-25, tapi kita tengok dulu yang ke-24. Malaikat datang membawa tabut. Ada malaikat datang bawa tabut. Tabut ni apa? Tabut ni dia adalah wallahu alam, adakah dia kotak kayu ke, peti besi ke, yang dalam ayat surah Al-Baqarah 246 251 ni Allah Ta'ala nak cerita tentang tabut, yang dalam tabut tu mengandungi warisan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Tabut tu dibawa datang oleh para malaikat. Kenapa para malaikat? Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mendengar ada suara-suara luar tu, mohon maaf ya. Kerana bapa mentua saya memang dia uzur sangat. Nafasnya agak turun naik. Jadi saya mohon maaf lah jika ada apa-apa gangguan di sebalik itu. Tuan-tuan dengar kuat ke tuan-tuan dengar secara perlahan? Boleh tuan-tuan bagi maklum malas? Perlahan. Perlahan ke kuat? Perlahan, Ustaz. Okey. Sebab ceritanya agak panjang, jadi tak apalah. Saya mungkin saya kena tanya betul-betul ni, jelas ke tak jelas? Okey. Perlahan. Okey, tak apa. Mohon maaf ya. Mohon maaf kerana ayah saya ni dia nafasnya so dia kena tepuk belakang dia tu. Ya, mohon ampun dan maaf atas ada apa-apa gangguan. Okey.
kita mungkin ambil masa sikit saja lagi, mungkin saya tidak panjangkan sebab memang cadangnya nak pendekkan pengisian pada petang ni kerana saya perlu ada ziarah ke tempat lain selepas ni. Jadi kita ambil pada yang perkara ke-24, malaikat datang membawa tabut. Okey. Ayat ni tuan-tuan baca terlebih dahulu ayat 246 sampai ayat nombor 251. Okey. Ayat ni sebenarnya kalau tuan-tuan pernah mengikuti pengisian tajuk Talut, Jalut lawan dengan Talut. Talut lawan dengan Jalut. Talut dia berlawan dengan Jalut. Talut tentera yang baik, panglima perang Bani Israel yang berlawan dengan tentera yang jahat, namanya adalah Jalut. Namanya adalah Jalut. Okey. Cerita dia kalau kita baca pada ayat yang mula-mula, pada ayat nombor 26 terlebih dahulu. Okey, kalau ayat 246. Okey, ayat 246 ni sebenarnya selepas kematian Nabi Allah Musa, ya, maka selepas ketiadaan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Bani Israel ini masih ada. Betul kan? Sebab Bani Israel ini dia panjang, generasi dia sampai panjang kan. Sampailah kepada zaman Nabi Allah Daud, sampailah kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi dalam cerita ayat ni dia sampai kepada zaman Nabi Allah Daud. Dia dah masuk kepada zaman Nabi Allah Daud. Bani Israel ini selepas Nabi Musa dah wafat, Nabi Harun dah wafat, maka Bani Israel ini mereka akan dipimpin oleh nabi-nabi. Sebab tu Rasul yang paling banyak Allah hantar adalah Bani Israel. Jadi ketika mana Bani Israel mereka diperintahkan untuk berperang. Sebab tu dalam ayat ni tu Allah kata, tidakkah engkau memperhatikan tentang kisah ketua-ketua daripada Bani Israel selepas matinya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ni saya terus baca pada terjemahan dia, ya. Okey. Ketika mana mereka berkata kepada seorang nabi mereka. Cerita dia macam ni. Bani Israel ni mereka akan ada nabi yang memimpin mereka. Cuma kita tidak dapat maklumat yang jelas di dalam Quran nabi yang Bani Israel ini berkata-kata nabi tu nabi apa. Yang pasti dia bukan Nabi Musa dan dia bukan Harun lah. Sebab dalam ayat ni memang Allah Ta'ala sebut. Kalau kita baca dekat ayat nombor 246 tu, kalau kita baca Allah kata mim ba'di Musa. Mim ba'di Musa maknanya selepas kewafatan Nabi Allah Musa. Okey, kalau tuan baca kitab tafsir ada pelbagai pendapat. Okey, ada yang mengatakan Nabi waktu tu adalah Nabi Sam'un. Okey, saya hanya nukilkan saja, tapi tidaklah kita boleh berpegang dia secara yakin. Kerana ia hanyalah pendapat tabi'in semata-mata, iaitu pendapat As-Suddi. Namanya As-Suddi mengatakan Nabi ketika itu adalah Sam'un. Kalau ikut pendapat Mujahid rahimahullah, tabi'in juga Mujahid mengatakan Nabi itu adalah Samuel. Samuel, shim dia ejaan dia shim mim waw ya lam. Saya tuliskan sikit.
Dia punya nama dia. Okey, kalau yang satu lagi mengatakan namanya adalah Sam'un. Okey, ni adalah Sam'un. Ada mengatakan namanya adalah Syamwil. Ada dua pendapat. Kalau Sam'un ni dia adalah pendapat As-Suddi, ada kata Sam'un. Wallahu ta'ala alam. Okay, kita tak perlu perpanjangkan siapa Nabi itu. Tapi memang ada seorang Nabi. Fakta yang tak boleh ditolak, memang ketika itu Bani Israel, mereka dipimpin oleh seorang Nabi. Maka Bani Israel ni, dia cakap dekat Nabi tu, dia cakap, boleh tak lantik untuk kami seorang raja. Raja dekat sini, dia bukan raja untuk memerintah dari sudut kekuasaan, tetapi raja dekat sini, kalau kita tengok dekat sini perkataan Malik dekat sini, dia kata dekat sini Malik, mereka kata ib'as lana malikan. Malikan dekat sini, kalau kita tengok konteks ayat ni, merujuk kepada panglima perang. Mereka nak minta supaya dilantik seorang panglima perang untuk kami, supaya kami boleh pergi berperang bersama-samanya dengan jalan Allah. Okay, Bani Israel dia kata dekat Nabi tu. Cuma Nabi tu kita tak tahu siapa nama dia sebenar. Tapi dia Nabi ada tak? Ada. Memang ada Nabi memimpin Bani Israel selepas kematian Nabi Allah Musa. Nabi tu sudah pasti bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, dan dia zaman dekat dengan Nabi Allah Daud. Cuma Nabi tu kita tak tahu. Okey. Lalu Bani Israel ini dengan megahnya mereka mengatakan, boleh tak lantik kami seorang panglima perang? Supaya kalau ada panglima perang tu ketua untuk kami nak pergi perang dengan dia. Maka nabi yang memimpin Bani Israel ketika itu, nabi ni kata, kamu ni cakap je nak pergi perang, tapi kalau Allah wajibkan perang, kamu tak akan pergi berperang. Itu yang Nabi itu kata, mungkin jika kamu kelak diwajibkan perang, kamu tidak akan berperang. Okey. Lepas tu apa mereka jawab balik? Mereka kata dekat Nabi tu, mereka ni pandai bercakap. Mereka ni pandai nak mempertahankan diri. Jadi mereka katalah, kenapa pula kami tak nak pergi perang? Kan kami ni pernah diusir daripada kampung-kampung kami, dan juga kami ini diusir dari kampung halaman kami, dan juga daripada dan anak-anak kami. Jadi Bani Israel ini dengan megahnya dia kata, kenapa pula kami tak nak pergi perang? Sedangkan kami, anak-anak kami kan dihalau, diusir. Maka Allah Ta'ala kata, maka apabila Allah perangkan ke atas mereka wajib pergi berperang, mereka tak nak pergi perang, kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Ini adalah watak Bani Israel. InsyaAllah nanti kalau ada ruang peluang, kita akan belajar tentang Bani Israel secara keseluruhan di dalam Quran. Siapa yang mengikuti tajuk tentang Nabi Musa, memang kita sedang bincang beberapa karakter Bani Israel. Itu Bani Israel di zaman Nabi Musa. Tapi keseluruhan Al-Quran nanti kita akan kumpulkan karakter sebenarnya Bani Israel di dalam Al-Quran. Salah satunya kena ambil ayat ni. Jadi mereka ni pandai tau, pandai bodoh lah dalil. Masa tak wajib perang, beria nak pergi perang. Tapi kalau dah wajib perang, tak nak pergi pula. Sebagian kecil je yang tunaikan kewajipan pergi berperang. Faham tak tuan-tuan? Ini sifat Bani Israel. Kalau masa bagi idea tu, ramai je bagi idea. Semua je bagi cadangan. Tapi kalau nak buat betul-betul, nak turun ke lapangan, tak ramai yang sanggup turun. Tak ramai yang sanggup buat. Inilah perangai Bani Israel.
Maka Allah kata, ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang yang zalim. Okey, dah faham cerita tadi kan? Okey. Kemudian ayat 247. Okey, ayat 247, akhirnya Nabi itu pun lantiklah seorang panglima perang. Jadi Nabi itu cakap, ayat 247, dia kata, sesungguhnya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Raja tu raja yang akan membantu mereka menguasai dalam sebagai panglima perang bagi kamu. Okey, Nabi tu dia pilih. Tapi bukan dia pilih, Allah yang pilih. Maka Nabi tu dia menyampaikan saja, Allah telah lantik Talut jadi raja bagi kamu. Tuan tahu tak apa Bani Israel jawab? Bani Israel kata apa? Macam mana dia boleh mendapat kuasa memerintah kami, sedangkan kami kan lebih berhak daripada dia, dan dia pula tak ada harta benda pun. Jadi Bani Israel ini, mereka tidak bersetuju dengan Nabi mereka bahawa panglima perang yang akan menganggotai mereka, yang akan memimpin mereka, dia adalah Talut. Cuma kita tidak tahu maklumat yang lebih lengkap, Talut ni adalah siapa. Tapi kalau kita baca pada ayat ini, mereka mengatakan, Bani Israel kata apa? Dia tu tak layak lah nak pimpin kami. Dahlah tak ada harta benda. Dahlah tak ada kekayaan. Mereka duk ingat kalau hanya orang kaya saja yang layak memimpin. Mungkin mereka ingat orang yang kaya ni yang layak pergi berperang kot. Jadi itu adalah reaksi balas Bani Israel. Tapi apa Nabi itu cakap? Nabi itu tetap bertegas. Dia cakap, Allah Ta'ala yang telah pilih dia jadi raja kamu. Jawapan pertama yang tak boleh ditolak, Nabi itu cakap, Allah Ta'ala yang pilih dia. Ia akan memimpin kamu. Allah yang pilih dia. Lepas tu sebab yang kedua, barulah Nabi itu cakap, dan dia ni pula, Allah telah beri dia kelebihan. Dia seorang yang ada ilmu pengetahuan, dan dia seorang yang gagah tubuh badan dia. Maknanya kalau dalam perang, mestilah orang yang pandai strategi dalam peperangan, dan dia seorang yang berani. Jadi Nabi itu cakap apa? Nabi itu cakap, pertama, hujah yang paling kuat sekali, pertama adalah Allah yang pilih dia. Maksudnya, tak perlulah korang nak tanya pula sebab apa, kenapa, tak perlu tanya. Sebab Allah yang pilih dia. Dan dia ini memang Allah kurniakan seorang yang ada ilmu pengetahuan. Kalau kita kaitkan dengan konteks cerita ayat ni, ilmu tentang strategi peperangan. Dia ni juga seorang yang kuat tubuh badannya, maknanya seorang yang berani. Lepas tu Nabi tu, dia buat kesimpulan, dia kata Allah jualah yang nak bagi kuasa kepada siapa yang dia kendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Luas ni apa? Dari sudut nak pilih siapa, apa kurniaan Allah. Itu penutup pada ayat 247. Ayat 248. Dekat mana kisah malaikat ni? Tak sampai lagi? Ada insya-Allah. Akan sampai pada ayat 248. Lepas tu Nabi tu, dia cakap lagi kepada mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah Bani Israel tadi. Nabi tu cakap. Nabi tu kata, kalau korang nak tahu dia tu layak jadi raja kamu, yang layak memimpin kamu dalam peperangan kamu, tanda dia layak, dia memang pemimpin kamu, nanti akan datang kepada kamu peti tabut yang mengandungi ketenteraman jiwa daripada Tuhan kamu, dan sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini yang kita kata peti tabut tu. Dalam Quran, tengok ayat 248. Faham ke cerita ni baik-baik? Okey, 248 kalau kita baca dekat sini kan. Nabi tu cakap apa? Nabi kata, ayyatiyakumut tabut. Ada perkataan tabut. Tabut ni memang ayat Quran, memang at-tabut.
Dalam tabut tu dia ada dua benda. Pertama, sakinatum min rabbikum. Yang kedua, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nabi tu kata, bukti yang dia memang layak, Talut tu dia memang layak jadi panglima perang kamu. Nabi kata nanti korang semua akan dibawa tabut. Sebab Bani Israel ini, kita tak tahulah kenapa dibawa tabut tu. Tapi kalau kita baca pentafsiran, banyaklah penjelasan dia. Ada yang kata peti tabut tu sebenarnya pernah hilang. Wallahu alam. Tapi Quran bagi tahu dalam tabut tu dia ada dua. Pertama, kalau kamu nampak tabut tu, kamu rasa macam tenang di jiwa kamu. Soalannya macam kita kan, kalau kita tengok Al-Quran kan, kita rasa macam semangatlah. Ingat aku pada Quran. Soalannya mereka ini boleh peti tabut tu, peti tak tahulah peti besi ke, peti kayu ke, kalau mereka nampak peti tu mereka akan menjadi tentera. Ni nak pergi perang ni. Lepas tu pula mereka mengatakan bahawa yang kedua, kata Allah, di dalam tabut tu sendiri ada benda yang menjadi warisan keluarga Nabi Musa dan Harun. Sama ada dalam peti tu ada kitab Taurat ke, dalam peti tu ada tongkat Musa ke, tak tahu, wallahu ta'ala alam. Allah tak bagi tahu kita secara jelas. Tetapi yang kita nak gunakan dalil bahawasanya peti tabut itu, kata Allah, nanti dia akan dibawa oleh malaikat. Maknanya peti tabut tu tak ada ketika tu, tak ada. Tapi peti tabut tu nanti akan datang, akan dibawa oleh malaikat. Inilah yang kita nak kaitkan dengan tajuk yang kita belajar ni. Peti tabut yang dibawa oleh para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu keterangan, satu bukti, satu tanda pada kamu jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi Nabi itu kata, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan, bahawa kalau kamu dah nampak tabut tu datang, dah ada, kamu nampak, peti tabut itulah yang menunjukkan tentang kehebatan Allah. Kan, sebab Allah yang minta lantik Talut tu jadi ketua. Memang layaklah Talut tu jadi ketua. Kerana apa? Kerana kembalinya peti tabut kepada kamu. Jadi kita berhentilah pada ayat nombor 248 ni. Saya tak ulas sampai ayat 249 sebab kisah ini sebenarnya telah diulas oleh Al-Fadhil Ustaz Afwan Mansur pada kelas hari Khamis malam Jumaat. Beliau ditugaskan untuk berkongsi cerita-cerita di dalam Al-Quran yang bukan kisah para Nabi, tapi adalah kisah yang tak berkaitan dengan para Nabi, seperti kisah Bani Israel seperti ini. Kemudian Ustaz Afwan akan menerangkan pengajaran dia apa satu persatu. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan nak mendengar kupasan Ustaz Afwan yang sangat baik, yang sangat terperinci, tuan-tuan lihatlah video yang ada rakaman di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan cari dekat situ. Ibrah Kisah Talut Siri 1. Ibrah Kisah Talut Siri 2. Ada banyak ulasan dekat situ. Sebab tajuk ni saya cuma nak buktikan pada tuan-puan, rupanya malaikat ni ada banyak tugasan dia. Dengan anak Adam mereka ini ada banyak perkara. Antaranya adalah membawa peti tabut oleh malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas kat sini. Okey. Lepas tu, tuan-tuan dan perempuan ya, saya tak mau cerita panjang tentang ayat ni sebab kita bukan nak fokus tentang penceritaan ayat ni. Tadi kita dah dapat dah malaikat membawa peti tabut tadi tu. Okey, cuma saya nak tunjukkan pada tuan perempuan, tengok ayat 251. Ayat 251. Ayat 251, siapa yang membunuh Jalut? Siapa yang dapat
siapa antara banyak-banyak tentera Bani Israel tu, siapa dia yang gagah, yang berani, yang mengalahkan tentera Jalut. Dalam ayat 251 ni kita dapat tahu ada satu namanya Daud. Namanya adalah Daud. Daudlah yang telah membunuh Jalut. Daud tu siapa? Daud tu siapa tahu? Daud tu siapa? Daud tu siapa? Siapa boleh berkongsi maklumat? Daud dalam ayat ni siapa? 251. Nabi Daud, Ustaz. Yes, betul. Jazakillah khairan. Nabi Daud. Maknanya kisah Bani Israel dalam ayat ini adalah Bani Israel yang dekat dengan zaman Nabi Daud lah. Maksudnya selepas beberapa zaman kematian Nabi Musa tu, naik zaman dah dekat-dekat dengan zaman Nabi Daud tu, inilah Bani Israel yang sedang kita bicarakan pada ayat Quran yang kita bentangkan ini. Lepas itu cerita asal usul Nabi Daud, siapa yang mengikuti pengajian kisah-kisah para nabi, kalau sampai pada kisah Nabi Daud, memang kena ambil ayat ni. Ayat 251. Sebab apa? Sebab kisah Nabi Daud tidak pernah Allah ceritakan latar belakang Nabi Daud daripada permulaan dia. Maksud dia, watak Nabi Daud ini, dia muncul dalam kisah ini. Muncul watak Nabi Daud ini, maksudnya kemunculan watak Nabi Daud ini adalah watak dia seorang tentera di kalangan Bani Israel. Maknanya kita boleh kata Nabi Daud ini watak permulaan dia muncul adalah watak dia sebagai tentera kepada Talut, dan dialah yang telah membunuh Jalut. Tidak ada mana-mana ayat yang cerita Nabi Daud ni dia lahir macam mana, membesar macam mana. Tidak ada. Yang ada wataknya dalam kisah ini. Jadi, mulakan kisah Nabi Daud dengan ayat 251. Ini adalah permulaan kisah Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Itu sekadar maklumat tambahan tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Daud adalah bapa kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Inilah Bani Israel. InsyaAllah tuan-tuan ikuti kisah Nabi Musa yang sedang kita bincangkan pada setiap hari Sabtu, malam Ahad. Kalau ada kemampuan, ikuti. Kalau terlepas, ikut rakaman. Sebab kalau tuan-tuan nak menguasai kisah Bani Israel, yang orang selalu sebut Yahudi lah, Bani Israel lah, kita akan membincangkan ia secara berfakta. Kisah permulaan Bani Israel, dia kena mula pada zaman Nabi Musa. Sebab pada zaman Nabi Allah Yaqub, hanya kisah Yusuf dengan adik-beradik dia saja. Tapi selepas itu, tidak ada maklumat yang menceritakan. Jadi kisah permulaan sebenar Bani Israel, dia kena start daripada zaman Nabi Musa. Yang kita dapat ni, kisah yang kita baca pada petang ni, dia kisah Bani Israel yang dah hujung-hujung dah. Nak pergi kepada zaman Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita dapat jawapan tentang perkara yang kita sebutkan tadi, barulah kita nak masuk kepada perkara yang ke-25, iaitu ada malaikat yang Allah tugaskan lindung Mekah dan Madinah daripada Dajjal. Okey. Sesiapa yang ingin mengetahui cerita Dajjal, cerita Dajjal ni, saya minta tuan-tuan
rujuk nota di dalam himpunan nota Tadabbur Suratul Kahfi. Saya ada membincangkan kisah Dajjal ini dalam 3 siri. Nanti kalau tuan-tuan masuk ke link Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan tengok dekat nota Suratul Kahfi, tuan-tuan ambil nota siri 2, 3 dan 4. Dia ada kaitan dengan Dajjal. Saya telah cerita panjang lebar tentang Dajjal berdasarkan kepada fakta dari Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nota ni kita belajar, kita bukan nak belajar pasal cerita Dajjal, tapi kita nak belajar malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga segala pintu-pintu masuk, pintu-pintu yang boleh sampai ke Madinah, pintu-pintu yang boleh sampai ke Mekah daripada Dajjal. Ni malaikat-malaikat yang sudah sedia ada. Maknanya Dajjal nanti kalau dia dapat, dia sampai, Allah utuskan dia, maka dia tidak akan dapat memasuki bumi Mekah dan bumi Madinah. Kenapa? Kerana ada para malaikat yang menjaganya. Jadi maklumat itu ada di dalam nota yang saya telah kongsikan di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu kisah Dajjal melalui pendekatan wahyu, tuan-tuan boleh tengok rakaman di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Tengok tajuk tentang Dajjal. Tuan-tuan, kami di Akademi Tadabbur, metodologinya, disiplinnya tidak akan membawa berkongsi mengemukakan riwayat Israiliyat. Kami di Akademi Tadabbur memang disiplinnya, metodologinya kalau nak bawa satu maklumat, di mana sandarannya. Quran kata apa? Hadis kata apa dulu? Sebab Dajjal ni benda yang futures, benda yang akan datang nanti. Maka dia perlukan kepada dalil. Sebab tu kalau kita tengok dalam YouTube, banyak ceramah pasal Dajjal. Tapi kalau diperhalusi, didapati di mana fakta tu diambil. Hadis diulas dengan keadaan tidak berdisiplin. Macam-macam. Tapi bukanlah kami nak mengatakan bahawa apa yang kami kongsikan itu terbaik, tidak. Cuma kami nak bagi tahu bahawa memang pendekatan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi boleh tengok dekat situ ya, sebab saya tak akan panjangkan tajuk tentang Dajjal di dalam nota ini. Jadi kalau siapa-siapa yang ada tanya tu, nanti terus buka kepada laman waktu. Kalau tuan nak tunjuk, kalau saya nak tunjukkanlah, okey, saya tunjukkan dia punya ni Telegram dia. Sekejap saya tunjukkan sekejap je. Okey, contoh begini. Okey, saya tunjukkan pada tuan-puan. Okey, tuan nampak tak? Telegram saya Nampak Ustaz. Okey, cuba tengok yang nombor 19 ni kan. Nombor 19 ni dekat sini. Telegram ni, ni dekat nota tu, 19. Tuan kena buat apa? Tuan klik dekat sini. Tekan dekat sini, dia akan keluar apa? Dia akan keluar semua nota-nota. Kita tengok nota siri awal-awal pasal Dajjal. Kita tengok mana pasal Dajjal. Siri 3 tak pasal Dajjal. Kita tekan, tengok dia pasal Dajjal. Dekat sini, kejap. Okey, dia belum lagi masuk pasal Dajjal ni rasanya. Okey, bukan. Dia dekat siri yang ke, tengok 45 apa. Saya dah tak ingat sebab kita surah Kahfi kita dah nak masuk siri yang ke 30 lebih dah. Sebab dia siri 4 kan. Oh, belum. Oh, tak. Dia siri awal, betul-betul. Maafkan saya. Dia dekat siri 2. Sekejap saya tunjukkan sekejap. Kita iklan sekejap, post sekejap. Okey. Ni, siri 2 Kita tengok dekat sini. Dia dekat siri 2. Dekat siri 2. Dia dekat siri 2. Dekat nota tu pun dia dekat siri 2.
Okey, ada jumpa tajuk ni. Kedatangan Dajjal dalam Quran dan hadis. Tengok. Makna Dajjal. Kita tengoklah sampailah habis. Dia punya slide dia ada 77. Ada 77 slide PowerPoint. Nanti kita boleh rujuk di situ ya, ambil manfaat insya-Allah. Okey. Kita teruskan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ni. Okey, tetapi kita tak akan memperincikan kerana nanti kita kena sambung ya tajuk yang ke-25 ni pada kuliah hari Sabtu, hari Ahad minggu hadapan. Tapi tuan boleh baca dulu. Saya minta kalau boleh tuan baca dulu nota ni. Okey, sebelum tu tuan dapat tak nota yang saya paparkan di skrin Zoom ni? Nampak tak tuan-puan? Dapat Ustaz. Dapat. Ada tak yang masih tak dapat? Dapat. Dapat ya. Alhamdulillah. Kalau dapat, kalau boleh kongsikan pada orang lain, kongsilah pada orang lain. Okey. Dalam nota ni, saya ada nukilkan beberapa hadis. Hadis pertama, baca yang mana hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Ada sahih. Okey. Baca dulu. Hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ketiga adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Lepas tu hadis keempat. Hadis keempat ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari juga. Ada keempat ya. Ada berapa hadis ni? Ni sesilap ni. Ni sepatutnya hadis kelima. Tolong pandang nanti. Hadis kelima. Ada 5 hadis tentang malaikat menjaga pintu masuk pintu-pintu di Mekah dan juga Madinah, 2 tanah haram itu daripada Dajjal. Jadi waktunya agak panjang nak dibaca satu persatu, patut nak buat ulasan. Saya minta jasa baik semua kalau boleh baca terlebih dahulu untuk persediaan kelas minggu hadapan. InsyaAllah siri yang ke-20 saya akan beri nota tambahan untuk perkara yang ke-26. Saya akan bagi nota untuk perkara ke-26, perkara ke-27, perkara ke-28 pada minggu hadapan. Okey, saya buka 2-3 minit ini kepada persoalan jika ada. Ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya bantu? Ada apa-apa nak dikongsikan? Ada? Tak ada. Saya tengok sekejap soalan dekat FB sekejap. Ada tak? Okey, Dora.net. Okey, jazakillahu khaira kepada yang berkongsi laman web Dora.net tu. Okey. Jadi kalau tiada soalan, kita jumpa insya-Allah minggu hadapan siri yang ke-20. Kita akan mulakan dengan kisah malaikat yang menjaga pintu Mekah, pintu Madinah daripada Dajjal. Lepas tu kita sambung kepada perkara-perkara yang lain. Begitu juga saya ingin maklumkan bahawa jika tuan-tuan tidak ke mana-mana pada malam ini, boleh ikuti pengisian selepas Isyak, kuliah ganti bagi hari Jumaat yang baru ni tak dapat dibuat. Kita nak menyambung belajar tentang nama surah Al-Mursalat dan nama surah An-Naba. Kita akan belajar tentang 2 nama. Surah Al-Mursalat dengan surah An-Naba. Surah Al-Mursalat, surah 77 dan surah An-Naba. Lepas kita belajar nama surah tersebut, kita akan belajar apakah tema bagi kedua-dua surah tersebut. Insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah tuan-tuan pada minggu yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam Ustaz. Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.